Selamat tengah hari dan selamat siang kepada tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa dan ibu-ibu. Terima kasih kerana mengikuti online webinar hari ini. Saya Spencer Tang daripada UE System, cawangan Asia di Hong Kong. Saya kini mengadakan webinar hari ini dari Malaysia. Sebelum saya memulakan sesi webinar hari ini, ada beberapa peringatan yang ingin saya jelaskan. Pertama, webinar ini akan dirakamkan untuk rujukan masa depan. Jadi, untuk mengurangkan gangguan, video adalah off dan fungsi mikrofon hadirin akan disenyapkan. Untuk sebarang persoalan, sila tuliskan dalam chat box atau email. Kami akan menjawab kemudian. Isi kandungan slide adalah dalam bahasa Inggeris, supaya jika ada kekurangan dalam penyampaian bahasa Malaysia, bapa-bapa dan ibu-ibu dapat merujuk kepada keterangan dalam Inggeris. Oleh kerana webinar ini dijalankan secara online, sebarang gangguan internet semasa presentasi amat kami kesali. Kalian diminta bersabar dan login semula. Baik, tanpa melengahkan waktu, marilah kita mulakan webinar hari ini yang bertajuk aplikasi ultrasound dalam deteksi kebocoran. Terlebih dahulu, sedikit mengenai UE System. UE System ditubuhkan sejak tahun 1973. Sudah hampir 50 tahun dalam industri ultrasound. UE System merupakan peneraju dan pemimpin dalam industri ultrasound. Dengan fokusnya di R&D dan aplikasi ultrasound dan dalam maintenance. Ibu pejabat UE System berada di New York, Amerika, tetapi kami mempunyai cawangan-cawangan di Eropah, Timur Tengah dan Asia. Selain daripada keluaran peralatan ultrasound daripada Amerika, kami juga menawarkan perkhidmatan jasa untuk kalibrasi, perbaikan atau repair, technical support dan latihan training. Suara atau bunyi dapat dibedakan kepada suara audible dan suara tidak audible. Suara audible adalah suara frekuensi rendah yang beroperasi daripada 20 Hz ke 20 kHz. Suara audible adalah bunyi biasa yang dapat atau bisa didengarkan oleh telinga manusia. Pendengaran manusia berada pada frekuensi 16.5 kHz. Manakala ultrasound merupakan suara frekuensi tinggi yang beroperasi daripada 20 kHz ke 100 kHz. Terdapat pelbagai kegunaan ultrasound dalam industri. Contohnya, pengukuran ketebalan pipa, pipe thickness measurement, pengukuran jarak, distance measurement, baby scanning di hospital, pembersihan intensif dengan ultrasound, dan sebagainya. Untuk bahagian condition-based monitoring, CBM, kita menggunakan airborne dan structure-borne ultrasound dalam deteksi kebocoran di pipa atau pipeline, melakukan pemeriksaan kerosakan untuk peralatan mekanikal dan elektrikal. Ini adalah sejajar dengan standard ISO 29821, revision 2018, condition monitoring dan diagnostic of machine bahagian ultrasound. Airborne ultrasound adalah cara deteksi tanpa sentuh, non-contact. Sesuai digunakan untuk kebocoran, compressed air atau gas, pemeriksaan, kondenser, dan juga deteksi kerosakan elektrikal. Main switchboard, transformer, overhead line, dan transmission tower. Manakala structure-borne ultrasound adalah cara deteksi melalui sentuhan atau direct contact. Ia digunakan terutamanya untuk inspeksi bearing, steam trap, valve passing, dan sistem hidrolik. Prinsip utama deteksi ultrasound adalah melalui alunan udara, turbulence, ionization, geseran atau friction, dan ketukan, impacting. Deteksi ultrasound
adalah berpandukan kepada kualiti suara, noise quality, dan kekuatan suara, noise intensity dalam unit desibel. Untuk hari ini, kita akan fokuskan kepada deteksi kebocoran berdasarkan prinsip alunan udara, turbulence. Aplikasi ultrasound digunakan secara meluas dalam deteksi kebocoran udara dan gas. Ia merupakan kaedah deteksi yang mudah dan terkenal dengan ROI, return of investment, dan cost saving yang pantas. Kebocoran berlaku kerana ada perbezaan tekanan. Tekanan tinggi mengalir ke arah tekanan rendah, sama ada pressure leak out atau vacuum leak in. Pergerakan tekanan dalam bentuk alunan udara atau turbulence menghasilkan tenaga ultrasound yang dapat dideteksikan oleh peralatan ultrasound. Peralatan ultrasound daripada UE system mampu melakukan deteksi kebocoran dengan tekanan serendah 0.34, saiz kebocoran 0.1 mm dalam jarak 15 meter. Teknik ultrasound dapat digunakan untuk deteksi kebocoran leak out, leak in, atau leak through. Ia dapat digunakan untuk kompres A, industri gas sama ada nitrogen, helium, hydrogen dan sebagainya, vacuum leak dan kebocoran dalam valve dan steam trap, valve passing dan steam trap leaking. Ultrasound dapat melokasikan kebocoran sepanjang sistem pipeline, sama ada di bahagian hose, fitting, union, regulator, filter dan sebagainya. Ramai orang berpendapat udara adalah percuma atau gratis. Tetapi kompres A atau gas tidak percuma. Manakala ia merupakan satu kemudahan atau fasiliti yang tinggi kosnya. Kompres A tidak percuma atau gratis, malahan ia adalah mahal. Kita memerlukan sekitar 7 sampai 8 horsepower tenaga elektrik untuk menghasilkan 1 horsepower tenaga kompres A. Tetapi malangnya 30% daripada kompres A yang kita hasilkan dibasirkan melalui kebocoran. Lebih banyak kebocoran berlaku dalam satu-satu pipeline, kompresor terpaksa bekerja lebih kuat dan keras. Oleh kerana kompresor servis mengikut jumlah masa operasi, ini akan mengakibatkan kos servicing kompresor menjadi lebih tinggi. Contohnya, sebuah kompresor akan diservis setiap 5,000 jam. Sekiranya berlaku kebocoran serius dalam pipeline sistem, kompresor terpaksa bekerja 24 jam tanpa berhenti untuk mengekalkan pressure atau tekanan dalam sistem. Ini akan mempercepatkan tempoh servis kepada 7 bulan. Manakala, untuk kompresor yang beroperasi hanya 14 jam sehari, tempoh servis kompresor dapat dipanjangkan sehingga 12 bulan. Selain daripada kos maintenance kompresor, kos kebocoran kompres A dan gas dapat dikuantifikasikan berdasarkan nilai desibel kebocoran, pressure atau tekanan, dan kos elektrik dalam kilowatt hours. Contohnya, kita dapat mengirakan suatu kebocoran yang bernilai 60 desibel dengan tekanan pipeline pada 100 PSI, iaitu lebih kurang 4.3 CFM, dengan mengambil kira takrif elektrik, contohnya $0.06 per kilowatt hour. Pengiraan mengikut formula akan menghasilkan suatu penjimatan kos sebanyak $450 setahun. Semua pengiraan kos kebocoran dapat diselesaikan melalui software UE system Ultratrend DMS. Jadi, kompres A dan gas tidak percuma atau gratis kerana sistem kompres A melibatkan kos kompresor, kos maintenance dan servis, kos tenaga kerja, manpower, bil elektrik, kos gas, safety
dan sebagainya. Deteksi kebocoran dapat dilaksanakan dengan kaedah gross to fine pada frekuensi 40 kHz dengan melakukan inspeksi pada semua arah sambil menyesuaikan sensitiviti. Semasa deteksi dijalankan, perhatikan perubahan suara dan melokasikan sumber suara yang tertinggi. Berikut adalah satu video ringkas mengenai cara deteksi kebocoran melalui kaedah gross to fine. Marilah kita saksikan. Jadi, setelah berjaya mendeteksikan kebocoran, labelkan sumber kebocoran. Rekodkan tata kebocoran, contohnya desibel, pressure, jenis gas dan komponen kerosakan. Ambilkan gambar atau titik sumber kerosakan, laporkan keputusan deteksi dan mengirakan jumlah cost saving melalui software. Selain daripada software komputer, UE System juga menawarkan aplikasi Leak Survey Apps yang sesuai dengan operasi Android dan iOS. User hanya perlu memasukkan informasi kebocoran dan ambil gambar melalui smartphone. Satu report ringkas dan pantas dapat dihantar kepada email dengan segera. Berikut adalah contoh leak survey report yang dihasilkan melalui software UE System Ultratrend. Laporan ini adalah bahagian pengiraan kos setempat dari segi kos elektrik, kos untuk menghasilkan kompres air dan gas dengan mengambil kira jumlah masa operasi. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan laporan untuk setiap kebocoran yang dijumpai beserta dengan maklumat terperinci mengenai sumber atau titik kebocoran dan jumlah cost saving. Laporan ini adalah mengenai kebocoran kompres air. Jumlah saving sebanyak $6,800 setahun dengan 13 titik kebocoran yang dijumpai. Tetapi, sekiranya kebocoran adalah daripada industri gas dengan kos yang lebih tinggi, cost saving tahunan akan jadi lebih tinggi. Contohnya CO2, helium, nitrogen dan sebagainya. Laporan ini menunjukkan jumlah saving sebanyak $50,000 setahun dengan 10 kebocoran yang dijumpai dalam sistem pipeline CO2. Pada zaman moden kini, pihak pengurusan atau management fokus kepada pencapaian, achievement, berdasarkan fakta dan data. Jangkaan dan anggapan secara subjektif kurang dititik beratkan. Pencapaian program deteksi kebocoran leak survey dapat dipresentasikan melalui penggunaan jumlah kompres air consumption, dan jumlah penggunaan elektrik, power consumption. Graf ini menunjukkan program deteksi kebocoran sejak tahun 2016 telah berjaya mengurangkan kompres air daripada 11,000 CFM kepada 8,200 CFM pada
pertengahan tahun 2017. Disertakan dengan pengurangan purata kompresor running amps daripada 380 amp kepada 320 amp. Ini telah menyumbangkan cost saving tambahan sebanyak $255,000 setahun. Kejayaan sebegini merupakan satu pencapaian yang amat memotivasikan kepada pihak maintenance dan top management. Selain daripada deteksi kebocoran dari segi pressure leak out, ultrasound juga dapat diaplikasikan untuk kebocoran dalaman, leak through atau passing. Leak through berlaku di bahagian dalaman sistem pipeline, iaitu valve passing dan steam trap leakage. Untuk deteksi internal passing, kita menggunakan kaedah structure bond. Dengan direct contact kepada permukaan pipeline dan melakukan perbandingan direct comparison di antara input dengan output. UE System memperkenalkan kaedah ABCD untuk deteksi kebocoran dalaman atau internal passing. Kebocoran dalam valve akan menghasilkan alunan udara atau turbulent yang mengeluarkan signal ultrasound. Perbandingan antara input dan output memberi implikasi terhadap keadaan valve. Dengan nilai desibel B, bahagian B, yang melebihi C dan D, valve adalah baik. Manakala dengan desibel C yang lebih tinggi dibandingkan dengan B dan D, valve mengalami kerosakan atau passing. Sekiranya titik D lebih tinggi daripada B dan C, ini bermaksud bahawa terdapat aliran kembali, backflow di bahagian downstream. Dan nilai desibel yang hampir sama antara A, B, C dan D, valve berada dalam keadaan open. Sebagai contoh, pengujian main valve di bahagian upstream B dan downstream C, didapati C adalah lebih tinggi dibandingkan dengan B. Maka main valve berada dalam keadaan passing. Kita dapat membuat perbandingan melalui nilai desibel. Titik B berada pada desibel 32 desibel. Titik C berada pada nilai desibel 38 desibel. Perbandingan juga dapat digunakan melalui perbandingan graf dan rakaman suara. Perbincangan terakhir untuk hari ini adalah mengenai deteksi kebocoran di steam trap. Fungsi utama steam trap adalah mengeluarkan kondensat, mengekalkan steam dan mengalirkan udara daripada sistem steam. Ultrasound merupakan kaedah yang pantas dan tepat dalam mengenal pasti keadaan normal operasi sesuatu steam trap. Kaedah ultrasound dapat diaplikasikan untuk mechanical steam trap, inverted bucket trap, flow trap, thermostatic trap, contohnya bimetallic trap, dan balance pressure trap. Dan juga thermodynamic trap. Setiap jenis steam trap yang berbeza mempunyai ragam discharge yang berbeza. Kita dapat mendengarkan discharge steam trap melalui cara direct contact pada output steam trap dengan frekuensi 25 kHz. Contohnya, bimetallic steam trap, suara discharge yang normal dibandingkan dengan suara blow through yang tidak normal atau passing.
Manakala untuk jenis thermodynamic steam trap atau disk trap, ultrasound dapat menganalisakan kadar DPM, discharge per minute, melalui waveform analysis. Standard discharge per minute (DPM) adalah antara 2 sampai 10 kali discharge per minute mengikut spesifikasi disk trap. Ini adalah disk trap yang normal. Dibandingkan dengan disk trap yang mengalami kerosakan chattering. Dan ini pula adalah disk trap yang sudah rosak dalam keadaan posisi terbuka. Ini merupakan suatu pembaziran tenaga steam kerana sementara mengeluarkan kondensat steam pun dibazirkan begitu sahaja. Secara kesimpulannya, aplikasi ultrasound dapat dijalankan secara airborne, tanpa sentuh, dan structure borne, direct contact untuk aplikasi sistem pipeline. Kekuatan suara dalam unit desibel dan kualiti suara memberi indikasi mengenai sesuatu kerosakan dalam fasiliti pipeline. Kaedah ultrasound dapat diaplikasikan untuk deteksi kebocoran pressure leak out, vacuum leak in, dan juga kebocoran dalaman, internal leak atau passing. Akhir sekali, aplikasi ultrasound memberi ROI, return of investment, yang paling pantas dalam deteksi kebocoran kompres air dan gas. Begitu sahaja untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa dan ibu-ibu. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila masukkan di bahagian chat box atau email kepada kami. Kami akan menjawab satu persatu. Tanpa mengganggu masa rehat tengah hari hadirin, berakhirnya webinar untuk hari ini. Moga-moga hadirin sihat dan aman. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.